Apabila sebut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Lais, kebanyakan mereka sebut dengan perkataan mujtahid mutlak. And manakala orang lapisan yang kemudian umpama Imam Nawawi, Ibn Hajar Al-Haytami, Ibn Hajar Al-Asqalani, orang yang kemudian ada yang dipanggilkan mujtahid mazhab, ada yang dikatakan panggil murajjih di antara aqwalul mazahib. Jadi perkataan-perkataan itu, istilah-istilah itu dia datang kemudian. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masih lagi pengajian kita berkenaan dengan para sahabat Nabi SAW. Hari ini kita ambil tajuk yang berbunyinya pendirian Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam bab al-fiqh. Kita sebut pendirian ini dia berbeza sebab orang panggil dulu dia tak panggilnya lagi mujtahid mutlak, mujtahid mazhab, mujtahid tarjih ataupun mujtahid al-mazhab seperti mana yang kita terkenal hari ini dalam bab-bab usulul fiqh ataupun dalam bab fiqh. Apabila sebut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i, Imam Al-Lais, kebanyakan mereka sebut dengan perkataan mujtahid mutlak. And manakala orang lapisan yang kemudian umpama Imam Nawawi, Ibn Hajar Al-Haytami, Ibn Hajar Al-Asqalani, orang yang kemudian ada yang dipanggilkan mujtahid mazhab, ada yang dikatakan panggil murajjih di antara aqwalul mazahib. Jadi perkataan-perkataan itu, istilah-istilah itu dia datang kemudian. Sebenarnya sebelum wujud istilah ini, orang panggil di kalangan para sahabat Nabi SAW pun dia ada pendirian mereka yang berbeza dalam fiqh. Terutamanya orang panggil yang paling nampaknya sangat ialah di kalangan sigharus sahabah ini, iaitu Abdullah ibn Umar dengan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Walaupun di kalangan para sahabat zaman tu orang tak panggil lah mujtahid mutlak, panggil mujtahid mazhab, tapi aliran itu sudah wujud orang panggil. Kan, sebab tu di kalangan pengajian orang yang belajar kitab fiqh yang dahulu, mereka berkata madrasah, mereka sebut madrasah, sekolah tu dah wujud. Kan, sekolah-sekolah asasnya untuk nak mengeluarkan pemikiran orang yang jadi mujtahid mazhab, mujtahid mutlak itu, sebenarnya sekolah-sekolah yang dahulu tu sudah memberi gambaran awal, kata aliran yang sebegini akannya wujud. Baik, Abdullah bin Umar, Nabi SAW wafat dia dalam usia setengah katanya 22, setengah katanya 21. Tapi dalam usia dia 22 dan 21 ni, dia nak naik tak boleh. Kan, daripada sudut hukum, fiqh, fatwa dan sebagainya, dia nak naik tak boleh sebabnya ayah dia tu Sayyidina Umar ibn al-Khattab tu masih ada. Apabila ayah dia tu ada, jadi bermaknanya orang ramai itu tumpukan kepada Sayyidina Umar daripada sudut masalah-masalah yang mereka perlukan. Jadi walaupun pada ketika tu Abdullah ibn Umar dalam usia 22 semasa Nabi SAW meninggal, ilmu dia tu cukup banyak. And sebab dia masuk Islam dalam usia 4 tahun dan dia hijrah sekali dengan ayah dia kepada Al-Madinah Al-Munawwarah. Walaupun dia tidak ikut serta dalam peperangan Badar kerana usia dia
Tak sampainya 15 tahun atas satu riwayat. Baik, apa kata Mujahid bin Jubair? ترك الناس أن يقتدوا بابن عمر وهو شاب فلما كبر اقتدوا به ولكن لما مات كبار الصحابة وبقي صغارهم تصدر كل من ابن عمر وابن عباس هذا الرعيل منهم وجلس يفتيان الناس وليس لهما مزاحم في الفتوى. Baik, kata Mujahid bin Jubair, apabila orang panggil orang ramai itu tak peduli kepada Abdullah bin Umar pada awal masa dia usia muda. Kalau kita tengok usia 20-an ni, kebanyakan para ulama zaman dahulu sudah memberi fatwa. Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Suyuti. Walaupun Imam Suyuti bukannya di kalangan orang yang mujtahid mutlak, tapi dia di kalangan orang murajih aqwalul mazahib. Mereka ni dalam usia yang muda cukup banyak ilmu oleh kerana mereka mendekati orang yang dekat dengan Nabi SAW. Apabila mereka ni sudah tua, kata Mujahid bin Jubair, jadi kibarus sahabah ni dah hilang. Mati. Ra'ilul awal, orang panggil generasi yang pertama sudah tidak ada. Adanya generasi yang kedua. Hadis inilah generasi yang kedua inilah barunya naiknya pula di antaranya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Jadi Ar-Ra'ilul As-Sani ni, generasi yang kedua ni, awak panggil Abdullah Ibn Umar dan Ibn Abbas ni, cekap mereka ini dalam bab fatwa yang mereka ulaskan semula beberapa hukum daripada Nabi SAW. Kata Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Nabi SAW, dia kata apa? Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, dia kata apa? Kaifa akhaztum qawla Ibn Umar min bainil aqawil. Ni orang panggil Al-Imam Malik bin Anas masa dia jadi imam mujtahid ahli Madinah. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur pergi tanya Imam Malik. Dia kata, kaifa akhaztum qawla Ibn Umar min bainil aqawil? Wahai Imam Malik, macam mana kamu pilih fatwa-fatwa Abdullah Ibn Umar berbanding dengan fatwa-fatwa yang banyak lagi di kalangan para sahabat. Jadi bermaknanya kalaulah fatwa di sebelum zaman generasi yang kedua ini, generasi yang pertama sudah wujudnya fatwa. Umpama Abu Bakar, Umar sendiri, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat yang lain. Tapi dalam keadaan banyak-banyak fatwa yang berbeza ini, macam mana kamu boleh memilih fatwa Abdullah ibn Umar? Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah, tanya Imam Malik. Jawab Imam Malik, baqiya ya Amirul Mu'minin. Yang ada sekarang yang boleh mendekati, yang dekat dengan dia berbanding dengan Abu Bakar dan Umar, Abdullah bin Umar. Paling dekat. Sebab Umar ni diambil daripada Nafi'. Jadi ini yang paling dekat. Kemudian dia kata, wa kana lahu fadlun 'inda an-nas. Kelebihan Abdullah bin Umar ni cukup. Wa wajadana man taqaddamana akhadha bihi. Dan kami dapati bahawasanya orang yang sebelum kami pun di kalangan para sahabat sendiri pun adanya juga berpegang dengan fatwa bagi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi kami di sini apabila ada masalah-masalah yang tertentu yang kami dapatnya, Abdullah bin Umar ni lebih dekat daripada hukumnya, daripada fatwa-fatwa yang sebelumnya. Baik. Jadi di sini apabila kita tengok sedikit sebanyak berkenaan dengan Abdullah bin Umar, jadi yang saya naknya biar kita faham sekarang ni, kalau kita tengok Imam Syafi'i mujtahid mutlak, Imam Nawawi mujtahid tarjih dalam Syafi'i, Ibn Hajar Al-Haytami ataupun Ibn Hajar Al-Haytami ini dikatakan orang panggil muharrirul mazhab. Dia membersihkan semula, menyucikan semula dan tapiskan semula. Tapi nak wujudkan benda ni dah wujud sebenarnya. Sebab tu apabila ditengok orang panggil kembali kepada Abdullah bin Umar, dasar dia seperti dasar orang lain lah. Mula-mulanya masalah itu tengok kepada Al-Quran, tak ada tengok kepada sunnah Nabi SAW. Tak ada sunnah Nabi, tengok kepada perbuatan para sahabat. Ini tafaqu. Ni.
Ini dasar yang mula-mula. Kalau para sahabat setuju, sepakat, dia tak boleh lari lah. Pasti kena berdasar dengan masalah ini. Tapi amma in ikhtalafu, tapi kalau di kalangan para sahabatnya juga adanya perselisihan pendapat pada masalah-masalah yang tertentu, fa innahu yakhtara min baini ara'ihim ma yarahu haqqan. Ibn Umar dia memilih di kalangan para sahabat itu pendapat mana yang nampak lebih tepat. Ini dah sampai dah ni, dah buka ruang dah ni. And kalau kita tengok mula-mulanya Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga sekiranya para sahabat itu sepakat dalam satu masalah, pasti kena bergantung kat situ. Tetapi kalau masalah itu di kalangan para sahabatnya nampaknya perselisihan pendapat, ni dia kena pilih ni. Nampak tu? Mula-mulanya dia kena pilih. Atau orang panggil tarjih. And tarjih. Imam Nawawi ni dalam banyak pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat al-ashab. Imam Al-Muzani begini, Imam Syafi'i begini. And Imam Nawawi pilih yang mana satu. Sebab dalam mazhab sendiri itu pun dah nampak perbezaan. Haluan yang berbeza dalam masalah yang sama. Tapi Imam Nawawi masuk dalam Kitabul Majmu' dia, orang ni begini, orang ni begini, orang ni begini. Keseluruhannya dalam pendapat Syafi'i. Tapi yang ma yatarajjahu ladaya, yang terpilih di sisi aku, begini. Atau orang panggil sekolah kemudian tu dah keluar tu. Tapi sebenarnya benda ni dah wujud. Tapi cumanya nama tu tak ada letaknya lagi. Dah parah tu? Baik. Kata Nafi', annahu sami'a Rubai' ibnata Muawiz bin Afra tukhbiru ibn Umar annaha ikhtala'at min zawjiha ala ahdi Uthman. فجاء عمها إلى عثمان فقال عثمان لتنتقل ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها. Baik. Nak menerangkan masalah tadi, kata Nafi', Ar-Rubai' ibnatu Muawiz, seorang perempuan di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, dia ni khulu'. Kan masalah khulu' dengan suami dia. Maksud khulu' ni bukan suami cerai. Tapi dia orang panggil sanggup membayar kepada suami, pulangkan balik mas kahwin. Yang penting suami dia saat itu cerai dia. Khulu' lah orang panggil khulu' dalam babul khul'i. Jadi perempuan ni apabila dia khulu' di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu, pak saudara bagi perempuan ini datang berjumpa Sayyidina Uthman. Apa hukum seorang isteri apabila dia khulu' dengan suami dia? Uthman kata dia kena berpindah. Kena berpindah daripada rumah. Dan dia tidak ada pesaka. Wala mirasa bainahuma. Jadi kalau dia mati ketika tu, dah tak ada lah. Pesaka isteri kepada suami, suami kepada isteri tak ada lah. Wala iddata alaiha, dan tidak ada iddah, kata Sayyidina Uthman. Maknanya lepas khulu' ni tidak adanya lagi iddah, melainkan illa annaha la tankiha hatta tahidha khasyata an yakuna biha hamlun. Kata Sayyidina Uthman, tapi walaupun dia tidak ada iddah, perempuan ini kalau dia nak berkahwin dengan seorang lelaki yang lain, pasti dia kena tunggu satu kali haid. Sebab bimbang takut dalam keadaan itu dia dalam keadaan mengandung. Kata Sayyidina Uthman. Itu hukum Sayyidina Uthman, fatwa Sayyidina Uthman pada masalah tersebut. Apabila masalah ini diulang balik, ditanya kepada Abdullah ibn Umar, oleh kerana masalah ini masalah yang dah difatwa oleh kibarus sahabah, dan yang didapati bahawasanya masalah ini kebanyakan para sahabatnya tak bersisihan pendapat pada ketika itu. Maka kata Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, akhbaruna wa a'lamuna. Kalau engkau dah bagi tahu kepada kami jawapan itu dah dijawab oleh Sayyidina Uthman, cukuplah.
akhbaruna wa a'lamuna. Dia yang lebih tahu dan dia yang lebih alim. Kan? Ini satu keadaan. Tapi keadaan ini bukan seterusan dia duduk begitu ni. Nanti kita akan tengok. Dia akan berubah. Dia akan lagi turun. Lagi. Dia akan berubah kedudukan dia tu. Abdullah bin Umar ni. Tapi ini pangkat permulaan. Dalam keadaan pangkat permulaan, yang kita sebut tadi, apabila masalah itu seperti mana yang diceritakan oleh Nafi', kebanyakan para sahabat itu tak berselisih pendapat. Tapi kalau berselisih pendapat di kalangan para sahabat, dia akan memilih yang mana lebih kuat. Baik, riwayat Abu Mijlaz, dia kata, qultu li Ibn Umar, dia kata, inna Allah qad awsa'a والبر أفضل من التمر في صدقة الفطر. Abu Mijlaz ni, dia orang alim. Dia bagi tahu kepada Abdullah bin Umar, dia kata apa? Dulu kita ni orang panggil hasil makanan yang mengenyang hanya buah kurma. Zaman tu lah. Tapi sekarang dah, apabila tanah dah banyak, para mujahidun pun dah merata tempat, mereka tanam tepung gandum ya. Kan? Yang ni lagi lebih banyak. Dan orang pun nampak suka makan kepada roti. Kan? Suka makan kepada roti. Dulu, berbanding dengan dulu tu buah kurma je lah. Sebab tepung tu tak banyak. Kan? Tapi sekarang tepung tu dah banyak. Orang semua tanam gandum. Kan? Jadi, apa salahnya kita tukar zakat fitrah daripada buah kurma kepada gandum. Kan? Sebab orang dah orang pengen dulu tak apalah, boleh dianggapkan kata orang pengen tepung tu kurang, gandum tu kurang. Kan? Sebab mereka tumpukan kepada tanam kurma. Tapi sekarang oleh kerana para sahabat tu dah berpindah di merata tempat dan tanah cukup luas, dan mereka banyaknya tanam di tanah-tanah itu tepung ataupun gandum. Jadi oleh kerana yang tu pun orang ramai makan, tak bolehkah sekarang kita tukar? Kata Abu Majlis, daripada membayar zakat fitrah tu, sebab zakat fitrah ni wajib kita membayarkan orang yang memakan benda yang mengenyang, mengikut tempat dan kawasan. Jadi apabila katanya Abu Mijlis kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar kata, inna ashabi salaku tariqan wa ana uhibbu an aslukahu. Dia kata ramai di kalangan para sahabat zaman tu pun tak ada nampak berpihak kepada nak membayar zakat fitrah ni dengan tepung gandum. Jadi ramai duk bayar buah kurma untuk zakat fitrah. Jadi saya pun rasa macam tak nak menyalahi mereka lah. Tak naklah nak pergi haluan lain oleh kerana dah ramai dah guna haluan ni. Jadi maknanya pada zaman Abdullah ibn Umar, dia mempertahankannya lagi zakat fitrah, pastinya bayar buah kurma. Habis. Jadi di sini, apabila kita tengok keadaan perkara dalam permulaan fiqh hukumnya begitu, pada masalah yang tertentu, apabila masalah ini kebanyakan para sahabat Nabi SAW tidak berselisih pendapat. Tetapi kalaulah di kalangan para sahabat itu pada masalah yang tertentunya pula didapati banyak pendapat yang berbeza. Itu sebab tu kata, فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي اجْتِهَادَاتِ كِبَارِ الصَّحَابَةِ شَيْئًا. Ataupun pada masalah ni Abdullah bin Umar tak berjumpa dengan fatwa-fatwa para sahabat yang sebelumnya. Jadi di sini Abdullah bin Abbas dia guna kaedah istamala qiyasan nazir. Dia guna qiyas, perbandingan yang seumpama. Dalam kaedah fiqh ni dia ada qiyas, buat perbandingan dengan hukum yang seumpamanya yang dah wujud. Baik, satu ketika riwayat Amr bin Shu'aib, dia kata anna sariqan naqaba khazanat al-Muttalib bin Wada'ah. Amr bin Shu'aib
seorang pencuri, dia kata, masuk rumah Al-Muttalib bin Wada'ah. Kan? Ni zaman Abdullah bin Umar. Pencuri masuk di rumah Al-Muttalib bin Wada'ah. Bila dia masuk, dia kumpulkan harta yang dia nak curi tu. Dia kumpulkan harta yang dia nak curi, tapi walam yakhruj bih. Tak sempat bawa keluar. Al-Muttalib bin Wada'ah sempat masuk dalam rumah, pegang dia. Jadi maknanya tangkap dia tadi itu mutalabbisan. Orang panggil dalam keadaan dia saat ni itu memang terlibat dengan kes curi lah. Dia masuk dalam rumah dan dia kumpulkan harta tadi itu, nak bawa lari lah, nak bawa keluar, tapi tak sempat lagi. Baik, hukum itu dibawakan kepada Abdullah ibn Zubair. Apabila dibawakan kepada Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair kata, orang ni kena potong tangan. Sebab dia curi. Dan amara an yuqta'a, diarahkan supaya dipotongkan tangan. Sebab kita kata kes ni kes curi itu dah wujud. Jangan kita faham silap. Kes curi itu zaman Sayyidina Umar pun wujud. Tapi kes ni dia beza sedikit. Dia masuk dalam rumah, dia kumpulkan barang tapi tak sempat bawa keluar. Nampak lah tu? Kalau dah bawa keluar tu cerita lain dah lah. Itu dah jadi hukum lain dah lah. Tapi ni tak sempat bawa keluar. Al-Muttalib bin Wada'ah sempat masuk dalam rumah dia, tangkap dalam keadaan dia ni, kan, tengah-tengah duk kumpulkan barang yang dia curi tadi. Jadi bawa kes tadi kepada Abdullah bin Az-Zubair, sahabat Nabi-nya juga. Ibn Zubair kata, orang ni ayyuqta'a yadu, kena potong tangan. Orang tanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kata, tak apa, aku akan tanya Ibn Zubair. Dia pergi tanya Ibn Zubair. Dia kata, umirta ayyuqta', wahai Ibn Zubair, engkau arahkan supaya orang tadi dipotongkan tangan? Kata Ibn Zubair, na'am, ya. Kata Abdullah bin Umar, dia kata, bagi aku, laisa alaihi qat'un, tak boleh kita nak potong tangan dia. Sebab apa? Sebab kes ni dia belum bawa keluar daripada rumah Al-Muttalib bin Wada'ah. Hatta yukhrija bihi minal baiti. Potong tadi apabila barang tadi dah dibawa keluar daripada rumah. Tapi ni belum lagi. Barang tu masih wujud. Lepas tu hukum dia hanya ayu jallad. Kena sebat. Kata Abdullah bin Umar. Lepas tu kes Abdullah bin Umar ini, orang panggil ijtihadatus sahabah tak wujud lagi ni. Yang adanya curi barang, bawa keluar, kemudiannya didapati barang tadi itu berjumpanya di tempat milik dia, di rumah dia ke, ataupun di mana-mana tempat dah bawa keluar daripada tempat yang dia curi tadi. Jadi yang tu ya, yang banyak kes yang berlakunya. Tapi yang kes ni belum berlaku. And sebab tu kata hukum fiqh, makin kita dalam, makin kita tenggelam. And jangan tengok satu kemudian hukum keseluruhannya sama. Oh ini curi, ya arah tu. Tidak. Dia ada kaitan yang berbeza. And sebab tu dalam mazhab Syafi'i sendiri pun, siapa yang belajar kitab, ada di antaranya orang panggil furu'ul masail. Furu'ul masail tak sama dengan ru'usul masail. Itu kitab fiqh yang berbeza tu. Ru'usul masail dengan furu'ul masail berbeza. Furu'ul masail banyak yang ditegaskan oleh Imamul Muzani. Furu'. Ru'usul masail ada dalam Kitabul Bagi Imam Syafi'i, masalah ni begini. Pokok dia. Tapi yang cabang yang berpecah daripada pokok ni, kalau begitu, kalau begini, kalau begitu, kalau begini. Yang tu kadangnya orang lain buat pentafsirannya. Kalau begitu, kalau begini, kalau begitu, kalau begini. Tapi kebanyakannya kalau fiqh yang sebegini ni orang panggil Iraqiyun. Sebelah Iraq. Seperti Imam Syafi'i dia asal daripada Iraq. Dia belajar daripada Iraq. Ahlul Madinah dia jarang. Imam Malik. Imam Malik ni dia lain sedikit.
Kan? Dia furu' masail fiqh Imam Malik ni tak banyak. Sebab tu kata kalau orang tanya dia, kalau begitu, kalau begini, dia tanya dulu. Benda tu berlaku ke tak berlaku? Belum lagi kalau. Jangan kalau, biar berlaku dulu. Dia jawab begitu. Tu berbeza tu. Sebab tu fiqh ahli Madinah, fiqh ahli Iraq berbeza. Lain. And sanadul hadis pun sama juga. Ahli Madinah dengan ahli Hijaz, Makkah, Madinah. Lain. And baik. Jadi kata Abdullah bin Umar, dia kata aku qiyas orang tadi yang dia masuk dalam rumah Al-Muttalib bin Wada'ah, walaupun dia kumpul barang, dia anggapkan dia dah nak curi, pun curi, tapi dia belum punya lagi bawa barang ni keluar, kita tak boleh hukum potong tangan dia. Sebab aku qiyas, dia kata apa? Ara'aita law ra'aita rajulan, wahai Ibnu Zubair, kalau engkau nampak seorang lelaki dengan seorang perempuan dalam satu bilik, tapi bukan dalam keadaan yang engkau nampak dia tu berzina, tapi dalam keadaan mereka berdua dalam bilik, takkah engkau nak rejam? Engkau nak rejam dia semata-mata engkau nampak mereka berdua dalam bilik, dan nak hukum kata dia buat sebab engkau tak nampak. Walaupun mereka berdua dalam satu bilik, tapi tak nampak. Engkau buka pintu tengok, oh mereka berdua dalam bilik, tapi dah engkau nak hukum rejam. Kata Abdullah bin Umar kepada Ibnu Zubair, maka qiyasun nazir, dia kata engkau nampak pencuri tadi dalam rumah dah ambil barang, tapi dia tak sempat bawa keluar, tak boleh potong tangan. Kena sebat atas dia saat itu masuk rumah dan dia kumpul barang dan dia niat nak curi. Ataupun kalau kita hari ni pun perkataan niat tu pun mahkamah dah guna isu-isu yang bermacam-macam lah. Kan? Itu orang panggil, katanya para ulama daripada sudut orang panggil fiqhu ataupun Abdullah ibn Abbas. Baik. Kalaulah hukum tadi disualkan kepada Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, tapi masalah ni didapati bahawasanya hukumnya memang dah wujud, dah ijma' di kalangan para sahabat ataupun kibarul sahabah yang dah memberikan fatwa sebegini, dia dah tak dapat nak lari dah. Contoh di antaranya, walaupun Abdullah ibn Umar ni bukan sealiran sepenuhnya dengan ayah dia Sayyidina Umar, dalam masalah-masalah yang tertentu nanti kita akan tengok beberapa masalah yang Sayyidina Umar dengan anak dia ni berbeza. Banyak. Di antaranya dalam bab haji, dalam bab zakat, kan? Dalam bab puasa. Berbeza. Tapi dia nak dapat perbezaan itu bukan seorang panggil awal marhalah, awal pangkat, awal permulaan. Dia orang fiqh ni dia berubah. Dia makin berubah. Makin tua dia berubah, makin tua makin berubah, makin tua makin berubah. Bukan bermaknanya makin tua makin berubah, makin tua makin berubah kerana nyanyak. Tidak. Kerana makin lama makin banyak maklumat, makin lama banyak maklumat, makin lama makin banyak maklumat. Imam Syafi'i semasa dia duduk di Arab, orang panggil mazhab qadim. Takkah kita belajar begitu? Fiqh dia semasa dia duduk di Al-Iraq. Apabila dia hijrah kepada Al-Madinah Mesir, jadi fiqh dia tu orang panggil mazhab jadid. Fatwa dia lain. Bukan bermakna yang tu tidak, sebab maklumat makin bertambah, makin bertambah. Sebab tu kata zaman kita hari ni, maklumat kita boleh cari sepenuhnya dalam masa yang satu, dalam masa yang sama. Cuma nak dengan tak nak aja. Sebab benda tu dah wujud, tak perlu hijrah pun. Dan tak perlu pun kita berpindah. Maklumat tu cukup banyak. Kitab sudah ditadwin. Sahih sudah ditentukan. Yang ni yang sahih, yang ni yang dhaif, yang ni yang hasan, yang ni yang dah semua dah cukup. Kalau kita kata hari ni begini je. Tukang masak zaman sekarang senang je. Dia nak masak apa?
Sebab apa? Bahan mentah yang dah diproses cukup. Tak pasal. Yang ni masakan tu, yang ni masakan ni, yang ni masakan ni, yang ni masakan ni. Tapi orang tua dulu, bukannya ada bahan masakan seperti mana yang kita dapat di pasaran hari ni, tidak. Dia pergi kat hutannya. Kan? Berjumpa dengan tu dia ambil. Berjumpa dengan ni dia ambil. Berjumpa dengan ni dia ambil. Berjumpa dengan ni dia ambil. Bawa balik. Baru jadi masak. Orang panggil masakan asam pedas. Contoh. Tapi nak boleh dapat bahan tadi tu, dia mengarung dalam hutan dan sebagainya. Contoh. Sebab benda tu tak wujud. Bahan tu tak adanya lagi di pasaran. Zaman sekarang, orang dah buat. Nak buat nasi apa? Mandi, contoh. Dah ada. Kan? Nasi apa? Madrut. Dah ada. Cukup yang kita selera nak makan apa, dah ada. Zaman kita hari ni, pilih hadis sahih. Buka Sahihul Bukhari. And hadis yang masih keadaan ada sahih, ada hasan li ghairi. Tengok Sunan Abi Dawud. And hadis yang banyaknya palsu. Tengok Ad-Du'afa ataupun Al-Mawdu'at yang dihimpunkan oleh Ibnul Jauzi. Maknanya benda tu dah senang maklumat tu. Tapi dalam keadaan senang tu pun masihnya lagi kelang kabut. Tu biasalah. Dalam keadaan senang-senang pun adanya lagi dalam keadaan kita ni. Kelang kabut pun adanya juga. Baik, jadi dalam hukum ada orang tanya Abdullah bin Umar. Berkenaan dengan seorang hamba perempuan, hamba lelaki memaksakan hamba perempuan supaya berzina. Ni sama-sama hamba ni. Hamba lelaki memaksakan hamba perempuan itu berzina. Orang tanya dia. Dia kata dalam hukum ni senangnya. Sebab para sahabat dahulu, ayah dia sendiri pun dah sepakat di kalangan mereka, hamba lelaki tadi itu disebat, kemudian dihalau dia tu keluar daripada kawasan, manakala hamba perempuan dia tak kena apa-apa hukum sebab dia hanya dipaksa semata-mata. Dia dipaksa semata-mata. Kemudian orang tanya dia, kalau kita pergi kat Mekah, rumah orang Mekah tu nak bagi kita duduk dalam tempoh buat umrah ataupun buat haji, kena bayar sewa. Harus ke tak harus? Abdullah bin Umar kata, yang ni pun kebanyakan para sahabat sudah berpendapat tuan rumah tak boleh ambil penyewa. Jangan kira sekarang lah. Zaman tu, zaman Abdullah bin Umar dan zaman Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang datang daripada Madinah masuk Makkah. Orang yang luar daripada Makkah masuk Makkah, penduduk Makkah, rumah-rumah mereka ni kena buka pintu. Beri peluang bagi mereka bermalam ataupun bermabit di rumah itu tanpa mengambil bayaran sewa. Itu zaman Sayyidina Umar. Di kalangan para sahabat tu dah banyaknya begitu. Jadi apabila zaman Sayyidina Umar, itu zaman Abdullah bin Umar, dia kata tak boleh. Ta'jir dawru Makkah lil hujjaji wal mu'tamirin la yajuz. Tak boleh kita nak ambil sewa kepada orang yang datang daripada Madinah dan tempat-tempat yang lain untuk mereka duduk. Sebab tu di zaman Sayyidina Umar, musim haji ataupun musim umrah, pintu jangan tutup. Ahli Makkah tu pintu tak tutup. Tapi jangan kira sekarang lah. Sekarang isu lain pula, fiqh lain pula. Kalau kira sekarang pintu tak tutup, kita tak ada lah kat sini. Duduk mana tu? Mekah. Sebab pintu ahli Makkah tak tutup. Orang luar tu boleh masuk tidur. Tidak. Itu zaman tu. Maka sebab tu kata fiqh dia akan berubah. Makin hari makin berubah. Makin hari makin berubah. Makin hari makin berubah. Tapi pada masa generasi Ar-Ra'ilus Sani, generasi yang kedua, masih lagi mempertahankan fatwa ni.
Sebab tu kalau kita tanya, kenapa Mekah dulu zaman dahulu tidak ada pembangunan yang tinggi? Zaman dulu, masa raja Faisal, masa raja Khalid, kan? Masa pemerintahan raja-raja ni pembangunan di Makkah ni tak ada pembangunan tinggi, kan? Dan bangunan-bangunan yang biasa je yang kita tengok zaman tu. Bukan mereka tak ada duit zaman tu dah. Duit tu pun dah berlambak dah tu. Kan? Sebab mereka pada ketika tu ulama yang masih kuat, yang masih hidup dalam ruhani, jiwa zaman Nabi tu masih ada lagi. Mereka ni tak mengizinkan membuat pembangunan yang besar. Dan nak memberikan gambaran nampaknya mewah di kota Mekah tu, mereka tak bagi. Fatwa mengharamkan. Cuba tilik tengok fatwa-fatwa zaman dulu. Bukan tak ada, wujud. And mereka tak membenarkan. Sebab mengubahkan kedudukan Makkah daripada asalnya. Walaupun dah maju pada ketika tu, bukit-bukit yang cukup tinggi dan orang penuh di atas puncak-puncak bukit. Dan orang yang masuk pun di Makkah, mereka tak halau keluar. Nak halau tak boleh. Tu zaman tu. Bukan zaman Abdullah bin Umar ni. Zaman Raja Faisal tu pun orang yang masuk Makkah hari ni, keturunan Melayu tu berlambak yang ada di zaman sana, keturunan ni. Sebab tak boleh halau. Nak duduk. Tapi zaman sekarang pun dia tak halau. Dia tak boleh halau. Tapi dia guna cara lain. Bayar biar jadi terlalu mahal. Sehingga nak duduk tak boleh. Sebab mahal sangat kena bayar. Keluar. Sebab itu orang panggil dasar mereka berkenaan dengan Makkah Al-Mukarramah. Jadi orang tanya Abdullah bin Umar, macam mana? Bolehkah kalaulah penduduk Makkah ini nak ambil sewa? Dia kata tak boleh. Dan fatwa ini sudahnya orang panggil wujud di zaman para sahabat. Dan orang panggil di zaman Sayyidina Umar sendiri pun. Di antara fatwa dia juga ialah lembu seekor, unta seekor tak boleh kurban 7 orang yang berbeza. Kan? Lembu seekor, unta seekor, dia boleh 7 bahagian tu. Tapi kalau bahagian 7 tu maknanya bukan keluarga yang satu, tak boleh. Kan? Contoh kita kata macam kita buat hari ni lah, lembu seekor, orang USJ lah, orang USJ 1, orang USJ 3, orang ni cukup satu ekor lembu. Ataupun satu ekor unta. 7 bahagian. Orang yang berbeza. Sah? Dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Zaman Abdullah ibn Umar, fatwa itu dia sepakat dengan ayah dia. dengan Umar sendiri. Iaitu lembu ataupun unta, 7 bahagian pasti dalam keluarga yang satu. Ayah, suami, isteri, anak, cucu, masuk gila dalam keluarga yang satu. Jangan termasuknya orang lain. Di antara fatwa dia juga ialah baca bismillah sebelum tahiyat. Kalau kita hari ni at-tahiyatu lillahi at-tahiyatul mubarakatu, as-salawatu at-tayyibatu lillah. Tapi dia bismillahirrahmanirrahim, at-tahiyatu lillah. Ini orang panggil fiqh Abdullah ibn Abbas. Yang dia menyebabkan orang panggil adanya di antara fiqh dia itu tadi adalah menyebabkan orang panggil ada kalanya sama dengan para sahabat Nabi SAW, dan ada kalanya ia adalah lain daripada sahabat-sahabat yang lain. Bahkan ada kalanya berbeza dengan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu sendiri. Di antaranya sujud tilawah waktu al-karahah. Tak boleh. Abdullah ibn Umar, kalau kita dah baca Quran, tiba-tibanya sampai kepada sujud tilawah, tibanya bacaan itu waktu lepas asar ataupun lepas subuh, tak boleh.
Tapi Sayyidina Umar boleh. Sayyidina Umar boleh. Tak jadi masalah, sujudlah. Sebab ia tak menjadi apa-apa masalah. Walaupun waktu karaha. Kan? Ini dia lain. Beza di antara Abdullah ibn Umar dengan Ibn Umar sendiri. Kan? Dan banyaknya juga orang panggil masalah-masalah fiqah yang menyebabkan orang panggil Abdullah ibn Umar dia sendiri orang panggil istiqlal. Maknanya istiqlal ni kalau kita hari ni dah panggil mujtahid mutlak dah nah. Mujtahid mutlak maknanya Imam Syafi'i dia tak terikat dengan siapa. Walaupun Imam Malik adalah guru dia, tapi dia tak terikat dengan Imam Malik. Istaqalla, dia istiqlal di sini dengan sebab kuat hujah dia terasa memang begini adalah hukumnya tepat. Tapi nak sampai kepada tahap tu cukup kuatlah dalam Arab panggil ilmu dalam dada dia. Sebab tu di antara Arab panggil fatwa-fatwa dia pun banyak yang menyebabkan Arab panggil dia saat itu Abdullah ibn Umar ini Arab panggil fatwa dia saat itu lain daripada Sayyidina Umar sendiri dan lainnya juga daripada sahabat-sahabat yang lain yang menyebabkan dia ni termasuk daripada orang panggil orang yang kuat dan syadid, orang panggil mutasyaddid. Di antaranya hukum dia kata apa? Air yang suci ni kalau disentuh ataupun diminum oleh orang yang berjunub, air tadi dah tak boleh dah kita nak menyucikannya. Air ni dia suci kan? Tahirun wa mutahhirun li ghairi. Air ni suci dan dia boleh menyuci yang lain sebab dia air mutlak. Apa dah tu? Air ni dia suci dan dia boleh menyuci. Dengan air ni kita boleh cucikan najis. Tapi air ni sekiranya diminum oleh orang yang berjunub, air ni dah tak boleh menyuci, hanya dia suci. Ini fatwa ni orang panggil istiqlal. Ada yang nampak ke arah orang lain tu tak ke arah tu. Tu orang panggil istaqalla bi ra'yihi. Dia nampak kat situ. Tibanya kita kata air ni, orang ni berjunub kan. Dia minum air ni, dia berjunub. Belum mandi junub lagi. Tak jadi masalah. Hukum fiqah. Air ni mutlak. Tiba-tibanya ada najis. Air yang sama juga, dia boleh menyucikan najis tadi. Tapi bagi pendapat Abdullah ibn Umar, daripada sudut sebahagian masalahnya, istaqalla bihi, kalau dia dah berjunub, dia minum air ni tiba-tibanya dia nampak najis tadi, dia nak menyucikan najis tu tak boleh. Hanya air tu orang panggil suci, dia tidak menyucikan. Atau orang panggil masalah-masalah yang orang panggil kadang-kalanya masalah dia ni orang panggil lari daripada kebanyakan para sahabat. Ini orang panggil madrasah, sekolah yang sebegini dah ada zaman tu, kemudian dia jadi bertumbuh, bercerangga, berkembangnya kemudian hari. Di antara masalah yang lain daripada orang lainnya juga ialah hamba yang lari. Hamba ni status keadaan dia ni seorang hamba. Apabila dia lari daripada tok penghulu dia sembelih ayam. Sembelihan tadi tak boleh makan. Contoh kita kata hamba ni dia lari daripada tok penghulu dia. Tibanya dia berjumpa dengan kelang sembelih ayam. Contohlah. Dia pun masuk kerja, kelang sembelih ayam tu. Ayam tadi satu kelang tak boleh makan. Sebab apa? Sebab hamba tu lari daripada tok penghulu dia. Orang panggil al-abdul abiq. Maka perbuatan hamba tadi, setiap benda yang nak menghalalkan untuk orang tak boleh. Tapi untuk diri dia tak apa. Ini orang panggil, di antara orang panggil masalah-masalah yang menyebabkan orang panggil pendirian Abdullah ibn Abbas ini lari daripada orang lain. Dan yang kita tahunya, yang ikut atharun Nabi SAW, Abdullah bin Umar. Yang ikut kesan Nabi SAW, dialah. Tak ada orang lain. Sehingga Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sendiri pun kata, "Ma kana ahadun yatba'u asara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi manazilih kama kana yatba'uhu Ibn Umar."
Aisyah kata tak ada orang yang duk cari kesan Nabi ni, yang Nabi tinggal Abdullah. Kan? Sehingga pokok yang Nabi SAW salat di tepi pokok tu, katanya, kan, di antara Ibnu Umar, yasubbul ma'a tahtaha hatta la taibas. Usaha dia duk tuangkan air kat pokok tu. Takut pokok tu mati. Sebab Nabi sembahyang kat pokok tu. Ni kata Aisyah ni, orang yang paling kuat ikut asarun Nabi SAW. Kan? Jadi sekolah-sekolah yang sebegini kita sudah tengok dah wujud, walaupun daripada sudut para sahabat Nabi, tapi ini adalah ar-ra'ilus sani, generasi yang kedua, sudah membuka pemikiran-pemikiran yang kita hari ini, kalau kita melihat mujtahid mazhab, mujtahid tarjih, kan, segala-galanya, maknanya istilah nama itu baru, tapi perkara-perkara ini sudah wujud di zaman sahabat Nabi SAW. Itulah yang kita boleh ambil daripada pendirian Abdullah ibn Umar dalam bab al-fiqhi. أقول قولي هذا وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا صالحا متقبلا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.